Assalamualaikum. Okey. Suara anak jelas Ustaz? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, Alright. jelas. Baik. Okey, beres. Alhamdulillah. Ah, Ustaz sihat Ustaz? alhamdulillah khair. Ah. Baik. Sehat, antum semua Alhamdulillah. sehat eh? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Uh, Antum di mana sekarang ni? saya di Dungun Ustaz, Dungun Terengganu. Okey. Semuanya baik-baik sana eh? Baik, Alhamdulillah. Ustaz sekarang macam Okey, mana Ustaz? alhamdulillah. Bekerja dari rumah ke? Masih Kira, lagi di rumah. Masih lagi belum ada kelonggaran untuk ke pejabat eh? tak boleh pergi Melainkan lagi? tak boleh pergi lagi, melainkan mungkin ada perkara yang kritikal tu mungkin kami akan pergilah ke sana. Ustaz rumah kat mana Ustaz? Anak Dekat dengan kampus? dekat apa, tak di apa, dekat dengan Bandar Seri Putra, dekat dengan Kuis. Ui, jauh jugalah. Kira berulang kat situ ni. Dalam 17 kilo juga lah. Setengah jam ni Ustaz? Boleh lah kat dalam Kerja. 20 minit lah. Ya. Ikut jalan kampung. Okey, baik. Okey, kita boleh start Ustaz? Boleh insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah masih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan kita dah masuk dalam 10 malam terakhir Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Dan peluang ini sebaiknya untuk kita memaksimumkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah pada malam ni kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hamidi untuk membicarakan tentang ayat surah An-Nur ayat 35 hingga 40. InsyaAllah mungkin sedikit mukadimah daripada Al-Fadil Ustaz berkenaan dengan surah An-Nur Ustaz. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnianya dapat bertemu pada malam ini. Jadi anda mengucapkan ribuan terima kasih kepada SPMM sekarang sudi menjemput anda berkongsi sedikit ilmu, sedikit peringatan untuk diri anda sendiri dan untuk para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Dan terima kasih diucapkan kepada jemputan Arishah dan juga Syed Ahmad Hussein di atas kerahmatan dan peramah untuk ana berkongsi dengan antum pada malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan surah An-Nur yang kita akan bincangkan beberapa ayat daripada surah tersebut. Secara umumnya surah An-Nur ini adalah sebahagian daripada surah Madani ataupun disebutkan sebagai surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fasa ataupun dalam era Madaniyah ataupun dalam fasa Madani, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dan keseluruhan ayat surah An-Nur mengandungi 64 ayat, dan di antara intisari yang terdapat dalam surah An-Nur adalah membicarakan tentang hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki dan perempuan, dan juga beberapa kisah yang berlaku di dalamnya, khasnya kisah ifk, itu kisah yang menimpa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala warḍaha, dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pendekatan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian surah An-Nur ini khususnya adalah menumpukan kepada ayat 35 yang bicarakan tentang misal, tamsil yang Allah Subhanahu wa taala bawakan dalam surah ini, menceritakan tentang nur ataupun tentang cahaya.
yang mana cahaya tersebut adalah merujuk kepada keterangan-keterangan dan juga hikmah Al-Quran itu sendiri. Dan juga diakhiri surah ini dengan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuatan golongan yang kecil tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menguasai sekalian makhluk dan juga segala pembendaraan di langit ataupun di bumi. Wallahu a'lam. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi mungkin kita boleh pergi terus kepada ayat yang kita ingin bincangkan pada malam ini, Ustaz, iaitu ayat 35 hingga 40 daripada surah An-Nur ini. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit kepada kami berkenaan dengan ayat ini yang menceritakan banyak perumpamaan ataupun analogi lah berkenaan dengan cahaya ni yang mungkin kalau kita baca secara sekali lalu tu mungkin susah kita nak faham. Ustaz boleh kongsikan pada kita. Baik, bismillah, insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada moderator Al-Fadil, sahabat, saudara Syed Ahmad Husin. Jadi apabila kita melihat kepada ayat 35 hingga 40 ni, ayat ini sebenarnya ada pembahagian yang tertentu. Kalau kita lihat dari Okey, sekejap Okey, baik, kita terputus sekejap dengan Al-Fadil, Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan bersama kita sebentar saja lagi. Semoga dipermudahkan, insyaAllah. Sekejap, Ustaz baru saja bermula tadi dengan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan surah An-Nur, iaitu berkenaan dengan cahaya lah, yang khusus yang kita nak bahaskan pada malam ini berkenaan dengan ayat 35 sampai 40. InsyaAllah, sekejap Ustaz dah masuk balik. Sekejap Boleh terus ya, Ustaz? Tadi baru Ustaz baru nak masuk, putus. Okey, terputus. Maaf ya. Mungkin ada sedikit gangguan daripada ni bahagian internet nak kot. Tayyib. Jadi apabila kita melihat kepada ayat 35 hingga ayat 40, di sana ada 3 pembahagian yang boleh kita sebutkan sebagai generik ataupun general, pembahagiannya bersifat umum. Satunya adalah ayat daripada permulaan 35 dan 36, dan bahagian yang kedua adalah 37 hingga 38, dan bahagian yang ketiga adalah 39 hingga 40. Jadi mungkin kita boleh pergi secara terperinci sedikit, ataupun mungkin anak akan ringkaskan apakah kandungan daripada bahagian yang pertama. Pada bahagian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membawakan tamsilan ataupun membawakan pemisalan tentang cahaya. Dan cahaya ini adalah merujuk kepada Al-Quran sebagaimana telah anda maklumkan sebelum daripada ini. Ianya adalah berkaitan dengan Al-Quran. Dan seandainya kita boleh melihat balik pada ayat 34, contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Di situ Allah Subhanahu wa taala cuba menerangkan kepada kita tentang signifikasi daripada keterangan Al-Quran itu. Kemudian disambung dengan ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allahu nurus samawati wal ard ila akhirih.
Di sini Allah Subhanahu wa taala cuba menerangkan kepada kita bahawasanya secara umumnya Allah Taala mentafsirkan ataupun berikan kita faham bahawasanya Allah Taala sahajalah yang menerangi sekalian alam ini. Dan apabila dilihat dalam tafsiran ulama, apabila mereka menyebutkan tentang nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, maka nur itu merujuk kepada 4 pembahagian. Satu yang disebutkan sebagai nur yang bersifatnya cahaya ataupun bersifat menerangi. Ianya seperti matahari. Meskipun dia menerangi, tetapi cahaya itu tidak boleh memberikan sinaran kepada pelakunya. Contohnya matahari, dia boleh menyinari kepada benda lain, tetapi cahaya itu tidak boleh diambil manfaat daripadanya sendiri. Yang keduanya, cahaya yang disebutkan oleh para alim ulama kita, iaitu cahaya yang bersifat nurul basirah ataupun cahaya yang bersifatnya kedalaman hati. Dan cahaya ini diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Dengan lain maksud, dengan cahaya itu orang mukmin boleh melihat segala perkara dengan petunjuk daripada Allah Taala, dan cahaya itu bermanfaat kepada mereka ketika mana mereka melihat dan menyuluh ke dalam diri mereka sendiri, melihat kekurangan dan juga melihat daripada kelebihan yang mereka ada. Kemudian bahagian yang ketiga disebutkan sebagai nurul akli, itu cahaya akal, yang mana ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang taat dan juga beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setengah ulama menyebutkan ini adalah nurun taufik, itu cahaya yang memudahkan seseorang mukmin itu melihat kepada segala perkara dan dia bertadabbur dan mengambil iktibar daripada segala yang berlaku. Dan yang keempatnya adalah nurullah ataupun cahaya Allah Subhanahu wa taala yang bermaksudnya sebagai al-hidayah wa taufik, iaitu cahaya yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang Allah Taala kehendaki daripada hamba-Nya. Kemudian beralih pula kepada pemisalan yang Allah Taala sebutkan, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sesudah Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang Allah Ta'ala itulah yang berkuasa menerangi segala langit dan bumi, Allah Ta'ala menerangkan pula tentang cahayanya itu, iaitu cahayanya itu seperti kamishkatin fiha misbah, iaitu Allah Ta'ala perumpamakan bahawasanya cahaya Allah Ta'ala itu berada dalam satu tempat ataupun satu bilik ataupun satu ruang yang dilingkungi dengan dinding yang kedap ataupun kalis kegelapan. Maksudnya cahaya Allah Ta'ala itu bukan sekadar-kadarnya cahaya yang kita faham hanyalah menerangi, tetapi ia juga adalah cahaya yang boleh dimanfaatkan. Kemudian apabila disebutkan dengan kamishkah, ia adalah seumpama sempadan. Kemudian di situ Allah Ta'ala lanjutkan lagi dengan fiha misbah, iaitu seumpama kandil, seperti seumpama pelita yang ada padanya zujajah, itu ada kaca ataupun ada penutup yang melingkungi cahaya tersebut. Dengan lain maksud di sini katanya kebanyakan mufassir bahawasanya cahaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pure light, cahaya yang betul-betul cahaya, dan ianya berada dalam satu tembok ataupun dalam satu ruang yang kalis daripada kegelapan. Maksudnya cahaya itu adalah cahaya yang terfokus, cahaya yang tidak berselerak, cahaya yang menepati dan mengenai kepada semua yang sepatutnya kena. Sebab itulah apabila kita lihat balik dalam keterangan ini, ianya sangat menerangkan kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu hudan, petunjuk. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seseorang yang mendapatkannya itu lalai, ataupun ia menjadi riak dan takabur, ataupun menjadi dungu dan sebagainya, tetapi cahaya itulah yang mencukupkan seseorang itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan panduan kehidupan, menerima Islam. Itu bermaksudnya cahaya itu tidak berselerak. Maksudnya cahaya itu tidak terkeluar daripada landasan. Ia mencukupi dan lengkap kepada sesiapa yang mendapatkannya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran itu lanjutnya dengan menyebutkan zujajatun ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Masih lagi Allah Ta'ala membawakan perumpamaan kepada cahaya itu. Allah Ta'ala sebutkan dengan ka'annaha kawkabun, seperti
planet, tetapi sebenarnya bukan bermaksud planet, ia seperti bintang. Kerana bagi setengah orang Arab, apabila mereka melihat kepada cerapan bulan, cerapan mushtari, mereka umpamakan planet itu memiliki cahaya. Sedangkan apabila disebutkan zujajatun, ia adalah satu saiz yang sangat besar, tetapi ianya berkelip di atas angkasa raya dan dinamakan sebagai bintang. Durriyun yuqadu min syajarah, yang mana asal ataupun hasil ataupun sumbunya itu berakar ataupun mendapatkan cahayanya daripada satu pokok yang sangat mubarakah, daripada satu pokok yang sangat mulia, yang sangat berkat manfaatnya. Dan Allah Ta'ala sebutkan dengan jelas zaitunah, iaitu pohon zaitun. Di sini kalau kita ingin mengambil pedoman daripada keterangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh gandingkan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang zaitun, pohon zaitun. Bahkan dalam Insan Uyun menyebutkan bahawasanya berkat dan hebatnya pohon zaitun ini telah diberikan ataupun telah didoakan oleh 70 orang anbiya, dan termasuk di antara anbiya para nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hatta qala Nabi SAW, sehingga Nabi SAW menyebutkan kulu zita wa adhinu bihi, makanlah minyak zaitun itu, dan menggunakanlah ianya sebagai satu minyak sapuan, fa innahu min syajaratin mubarakah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan Allahumma barik lana fi zit wa zaitun. Allah Ta'ala berikanlah keberkatan kepada zit, maksudnya minyak dan juga pohon zaitun itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahawasanya pohon zaitun ini adalah pohon yang pertama tumbuh di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas daripada tufan Nuh, berlakunya tufan Nuh, maka dilenyapkan semua tumbuhan, melainkan ditumbuhkan padanya adalah pohon zaitun. Dan disebutkan oleh para ilmuwan, pohon zaitun ini lanjut ataupun dia boleh hidup selama 1000 tahun. Jadi banyak khasiat dan banyak perkara yang berkaitan dengan pohon zaitun ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala paparkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, nak mengingatkan kepada kita bahawasanya kenapakah pada ayat yang spesifik ini Allah Ta'ala menyebutkan dengan zaitun dan Allah Ta'ala kandingkan dengan mubarakah, dengan keberkatan. Kerana apabila kita lihat api yang terhasil daripada minyak zaitun itu adalah api yang cukup bersih, tidak mempunyai asap yang banyak, tidak mempunyai bau yang busuk dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, ini perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia daripada apa yang mereka saksikan sendiri daripada kehidupan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan la syarqiyatan wala gharbiyah, yang mana pohon zaitun itu yang paling baiknya adalah yang sentiasa menerima cahaya. Maksudnya kalau dia cahaya pada waktu duha ataupun cahaya pada waktu tengah hari adalah sama sahaja bagi pohon pohon zaitun yang boleh membesar ini, dan menghasilkan minyak yang paling baik adalah berada pada garisan khatulistiwa. Dan setengah ulama menyebutkan pohon zaitun yang paling baik adalah di tanah Quds, di tanah Palestin, Al-Qudsi, dan juga di tanah Syria. Ini adalah sebahagian daripada tafsiran-tafsiran yang terdapat dalam tafsiran ulama. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyak itu pun sudah bercahaya walaupun belum lagi disentuh oleh api. Minyak itu pun sudah memberikan cahaya yang menerangi. Kemudian di situlah Allah Ta'ala sebutkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah Ta'ala memberikan hidayah cahayanya kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala bawakan misal ini kepada manusia, dan Allah Ta'ala mengetahui setiap sesuatu. Maka ayat yang perkataan yang cukup bermanfaat untuk kita lihat adalah di mana Allah Ta'ala menyebutkan nurun ala nur. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala warḍah, ketika mana menterjemahkan ataupun mentafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan nur yang pertama itu adalah Al-Quran. Ala nur yang kedua itu adalah hatinya orang mukmin.
Dengan lain bermaksud bahawasanya hati orang mukmin itu sentiasa dengan keadaan dia bercahaya. Maka apabila dia menerima Al-Quran yang juga adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka berlipat ganda cahayanya yang orang yang memiliki hati yang beriman tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala sambung dalam ayat yang ke-36, Allah Ta'ala menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa'a, iaitu cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala berikan sama ada daripada Al-Quran ataupun kepada hati-hati orang yang beriman tadi. Fi buyutin azinallah, mereka akan gunakan cahaya tersebut pada membesarkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ai masajiduha, ataupun masjidnya. Turfa'a, ditinggikan, dimuliakan dengan tahmid wa tahlil wa tazkir, wa yuzkara fiha ismuhu, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lahu fiha bil ghudwi wal asal, dalam masjid, dalam rumah-rumah Allah taala tadi, dengan zikir-zikirnya bil ghudwi, dan setengah ulama menyebutkan bil ghudwi itu salatul fajri, adalah salat fajar. Wal asal adalah selain daripada salat fajar, itu salat zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Dan ini adalah bahagian pertama daripada ayat 35 hingga 40, itu bahagian yang pertama yang kita lihat, mungkin kita boleh ringkaskan. Bahagian yang kedua pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hati-hati orang beriman ataupun sikap orang beriman. Ini adalah kita sebutkan sebagai satu kesinambungan yang sangat cantik daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran ini apabila ia menceritakan pemisalan sesuatu, maka mesti ada manfaatnya, mesti ada khitabnya, mesti ada tujuan yang hendak dihantarkan kepada sesiapa. Maka kemudian selepas daripada ayat 36 itu, ayat 37, Allah Ta'ala menyebutkan rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan rijalun dengan jamak taksir. Kan? Ni pelajar bahasa Arab semuanya dah tahu. Maksudnya umum. Jadi bukan bermaksud zakarun, lelaki sahaja, ataupun rajulun sahaja. Tetapi disebutkan dengan rijal itu adalah ummal, adalah orang yang bekerja. Siapa? Mereka yang tidak dilalaikan dengan jual beli, perniagaan jual beli. Al-zikrillah, daripada apa? Lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada mufassir yang membawa pemisalan ini mengatakan bahawasanya mengapa Al-Quran menggunakan tijarah, menggunakan istilah tijarah, perniagaan. Kerana tijarah ini kembali kepada bangsa Arab itu sendiri. Mereka ini, ramai daripada mereka ini adalah golongan saudagar, golongan pedagang, penjual beli dan sebagainya. Dan perniagaan itu adalah paling masyhur kepada mereka. Dan apabila kita bawa konteks tersebut kepada zaman sekarang, perniagaan ini adalah satu perkara yang sangat tinggi risikonya, kan? Dan sangat memerlukan mental, emosi dan kemampuan yang cukup hebat untuk menjadi seorang peniaga. Maka di sini Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya umman, pekerja-pekerja tersebut ataupun peniaga-peniaga tersebut, mereka tidak lalai daripada zikir kepada Allah Ta'ala, wa iqamis salah, iqamil jamaah. Mereka tidak tinggal sedikit pun meninggalkan kepada berjamaah. Wa ita'iz zakah, dan memberikan bahagian daripada harta mereka, kerana mereka tidak lupa akan bahagian daripada harta mereka dibersihkan. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka bimbang dan takut pada hari digoncangkan ataupun hari kiamat, berubah padanya hati dan juga penglihatan, iaitu daripada syiddatul halaq, itu takut yang sangat, dan juga bimbang akan kekembalian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sinilah Allah Ta'ala membalas kepada mereka, yajzihumullahu ahsana ma amilu. Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik ganjaran kepada apa yang mereka lakukan, min hasanat, daripada kebaikan-kebaikan, wa yazidahum min fadlih. Kemudian Allah Ta'ala tambah di atas apa yang mereka lakukan itu dengan nikmat-nikmat yang luar biasa di dunia dan di akhirat, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja tanpa ada hitungan, tanpa ada perkiraan daripada makhluk sedikit pun terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan. Dan bahagian yang ketiga,
Itu bahagian yang terakhir, bagaimana Allah Ta'ala berikan paradoksial ataupun benda yang bertentangan daripada yang awal tadi. Pada awalnya Allah Ta'ala menceritakan cahaya, kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang sikap ataupun sifat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala yang membangunkan cahaya itu, yang menggunakan cahaya itu taqarruban ilallah, dekat kepada Allah Ta'ala. Tetapi golongan yang paradoks yang ketiganya, itu bahagian yang ketiga ini adalah golongan yang lain, akas kepada bahagian yang kedua tadi, itu walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala menyebutkan bagaimanakah orang-orang yang kufur ataupun orang yang kurang akan amalannya itu adalah mereka menyangkakan bahawasanya amalan-amalan mereka itu banyak. Kasarabin biqi'ah. Tetapi sebenarnya amalan-amalan mereka itu hanyalah seperti riak, panasan saja. Kalau kita sebutkan dalam bahasa yang mungkin lebih faham adalah fata morgana ataupun adalah benda khayalan saja. Yang mana mereka sangkakan ianya adalah air oleh orang-orang yang daga. Allah Ta'ala gambarkan perbandingan orang yang kurang amal ini ataupun yang kufur amalan mereka ini, hati mereka ini ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka juga melakukan kebaikan, mereka melakukan al-birri wasilatul arham, mereka menghubungkan silaturahim dan sebagainya, tetapi mereka tidak lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka menyangka amalan-amalan mereka itu akan membantu mereka pada hari akhirat, tetapi tidak sedemikian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahawasanya seumpama orang yang dahagakan itu, bayangkan apa yang dia akan dapat nanti daripada riak-riak kepanasan tadi. Dia bayangkan ia adalah satu oasis, satu dataran air, satu lembah air, tetapi sebenarnya bukan air yang mereka akan dapat nanti daripada amalan mereka, tapi hanyalah daripada azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ia tetap mendapati hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitung amalnya serta membalasnya, dan ingatlah Allah Ta'ala amat segera hitungan hisabnya. Di sinilah kita faham bahawasanya pada contohnya dalam keterangan surah At-Taubah ayat 19, Allah Ta'ala menyatakan bagaimanakah golongan kufar ini, mereka menyangka mereka telah melakukan kebaikan, tapi sebenarnya mereka langsung jauh daripada melakukan kebaikan. Allah Ta'ala sebutkan aja'antum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala sindir kepada orang-orang yang menganggap bahawasanya mereka telah memberikan air, telah menjaga masjidil haram dan telah memberikan khidmat kepada orang melakukan haji itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan menunaikan jihad fi sabilillah. Jadi Allah Ta'ala katakan la yastawi, tidak akan sama, sekali-kali tidak akan sama. Di sinilah kalau kita lihat dalam asbabun nuzulnya, ada di antara golongan yang kufar itu menyebut kepada orang-orang beriman, mengatakan bahawasanya kami ini telah mendahului kalian. Mungkin kalian ini masuk Islam awal, tapi kami telah berkhidmat kepada orang-orang yang melakukan haji, telah menjaga Masjidil Haram sebelum daripada kalian. Jadi di situlah Allah Ta'ala turunkan ayat ini mengherdik kepada orang-orang yang menyangka mereka ini telah berada di hadapan, sebenarnya mereka telah jauh berada di belakang sebenarnya. Dan di sinilah juga ayat yang Allah Ta'ala sebutkan kepada orang-orang yang menyangka mereka itu beramal, tapi sebenarnya mereka telah menghabiskan amalan mereka, langsung tidak mendapat ganjaran baik di sisi Allah Ta'ala, bahkan azab yang siksa pada hari akhirat. Dan Allah Ta'ala sebutkan lagi, أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Di sini masih lagi Allah Ta'ala menerangkan bagaimanakah orang-orang yang kufur tadi. Sesudah mereka merasakan mereka berada dalam keadaan kesesatan, telah dalam keadaan kesempitan, Allah Ta'ala bayangkan lagi bagaimanakah kekufuran itu seumpama kegelapan, kekufuran itu seumpama sahab, seumpama awan-awan yang meliputi, sehingga kan gelap yang bersangatan ini Allah Ta'ala sebutkan, sehingga kan salah seorang daripada mereka mengeluarkan tangan, ingin melihat tangan, mereka sendiri pun tidak mampu. Kerana apa? Min asyaddil zulumat, daripada kegelapan yang amat sangat tadi. Bahkan apa yang
boleh kita ambil istifadah ataupun boleh kita tafsirkan dalam konteks kehidupan kita adalah bagaimanakah orang-orang yang melakukan kekufuran Allah Ta'ala tutup mata mereka dan mereka melakukan apa sahaja mereka rasakan betul, tapi sebenarnya mereka sudah tersimpang dan jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akhiri ayat ini dengan sebut وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Barang siapa yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah ataupun cahaya daripada Allah Ta'ala, daripada mana lagikah mereka akan mendapat petunjuk daripada sesiapa pun. Ini yang dimaksudkan daripada keseluruhan ayat. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Penerangan yang cukup detail dan cukup baik daripada Al-Fadhil Ustaz yang menceritakan berkenaan dengan nur yang diceritakan dalam ayat surah An-Nur ini, daripada ayat 35 daripada Allah menceritakan apakah maksud daripada nur itu sendiri, dan sehinggalah perumpamaan orang yang tidak mendapat nur, iaitu cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz tadi Ustaz ceritakan ada 4 tafsiran iaitu nur ini yang bermaksud nur cahaya yang menerangi, cahaya nur basirah, nur akli dan juga nur Allah. Jadi ada juga Ustaz perbahasan lah yang berlaku kalau kita belajar dalam sikit, dan mungkin juga ada perbahasan daripada orang-orang yang berilmu lah, dan kadang perbahasan ni menjadi kita keliru Ustaz, yang mana berkenaan dengan Nur Muhammad Ustaz. Kalau Ustaz boleh terangkan sikit berkenaan Nur Muhammad yang ada disebut juga dalam zikir dan sebagainya. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Taib. Jadi apabila kita bicarakan tentang Nur Muhammad ini, kebanyakannya adalah daripada pendekatan-pendekatan yang bersifat kesufian ataupun bersifat tasawuf. Jadi daripada tafsiran tasawuf yang sebetul-betul lah, maksudnya ada juga yang menyimpang apabila menyebutkan Nur Muhammad itu adalah nur yang bersifat zatiyah, yang bersifat zatiyah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, sehingga tafsiran itu membawakan kepada keraguan dan kesangsian. Pada hakikatnya penamaan Nur Muhammad itu adalah diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala itu iktibasan, dipantulkan, dikiaskan sebagai cahaya. Sebagaimana cahayanya matahari menerangi kepada sekalian makhluk, begitulah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangi kepada setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apabila disebutkan nur rahmatan, rahmatan itu meliputi kepada semua makhluk. Cuma apabila disebutkan nur, itu khusus kepada orang-orang yang mendampingi Rasulullah, orang yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah alaihi wasallam, orang yang sentiasa mengingati, orang yang sentiasa menyebutkan, orang sentiasa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulluhum, semuanya itu termasuk daripada orang yang mendapat cahaya daripada cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila apabila disebutkan terdapat dalam zikir dan sebagainya, itu adalah daripada ta'zim, daripada menghormati dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan sebahagian daripada guru-guru kami apabila disebutkan mengapakah kamu sangat ingin mengetahui tentang perbahasan tentang Nur Muhammad, kan? Sedangkan Nur Muhammad itu adalah secara umumnya sudah maklum, maksudnya sudah diketahui. Apakah lebih layak nak menyebut bayang ataupun kegelapan bayang Muhammad? Apakah layak disebutkan bayang Muhammad itu menerangi? Bahkan lebih baik dan lebih sesuai disebutkan nur ataupun cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertamanya sebagaimana yang kita telah sebutkan sebagai iktibasan ataupun sebagai tafsiran kepada rahmatan lil alamin. Yang keduanya adalah sebahagian daripada ta'zim, iaitu memuliakan dan menghormati dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Salam. Ustaz, terima kasih atas penerangan yang cukup baiklah bagi ana, dan jelaslah
kekeliruan Ya. kekeliruan kita sama ni, iaitu sebab ramai sangat Ustaz yang jadi kita orang awam ni jadi keliru nak sebut zikir dan sebagainya, jadi takut pula Ya. kita kan. Jadi Ya. Ustaz, Baik. untuk nur-nur yang Ustaz ceritakan tadi dalam kehidupan kita ni, jadi macam mana cara untuk kita ni menjemput nur Allah ini datang dan juga menghiasi kehidupan kita Ustaz? Baik, Alhamdulillah, satu soalan yang cukup baik. Apabila kita bicarakan tadi tentang nur daripada surah An-Nur ayat yang 35 sehingga 40 tadi, kita telah menerangkan bahawasanya nur yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kita lebih menerimanya kepada keterangan Al-Quran ataupun Al-Quran itu sendiri, kerana Al-Quran itu disebutkan sebagai hudan, petunjuk, dan ianya adalah cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di atas takdir Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, ana sempat membuka sebuah kitab lah, dua lah buah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abil Hasan Ali Al-Hasan An-Nadawi, iaitu seorang ulama yang masyhur juga daripada kalangan-kalangan golongan-golongan yang berada di India, di Pakistan, dan juga berada di Syria. Dalam alam Islami, Syekh Hasan An-Nadawi adalah seorang ulama yang cukup terkenal di samping Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dan ulama-ulama yang lain. Sebuah kitab yang telah ditulis oleh beliau iaitu Al-Madkhal ila Dirasat Al-Quraniyah, satu kitab yang mungkin boleh dikongsikan pada malam inilah, di antara bagaimanakah asbab ataupun bagaimanakah caranya untuk kita menghadirkan cahaya ke dalam kehidupan kita, iaitu cahaya yang disebutkan oleh Abil Hasan An-Nadawi ini adalah cahaya apabila kita melihat kepada Al-Quran itu. Dan secara pemakluman kepada semua, sebenarnya anda membaca kitab ini adalah kerana ianya adalah hari ataupun ulang tahun ataupun kita sebutkan haulnya Imam Abu Hasan An-Nadawi, iaitu beliau wafat pada 20 Ramadan. Jadi 20 Ramadan tu beliau wafat maksudnya pada hari ini beliau wafat. Jadi tergeraklah anda ingat pada tarikh tu, anda pun cuba cari buku beliau dan cuba baca, dan mungkin ini adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita meneliti kepada kitab beliau ini. Katanya Syekh Imam Abil Hasan An-Nadawi, di antara caranya untuk mengistihbar ataupun menghadirkan cahaya daripada Al-Quran itu sendiri, beliau sebutkan yang pertamanya, kepada setiap orang yang baca Al-Quran ataupun setiap orang yang inginkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada dalam hatinya itu ar-rughbat wa talab, keinginan yang bersungguh-sungguh dalam melihat kepada Al-Quran. Maksudnya mereka mesti merasakan kegelisahan, kerisauan. Mereka tidak boleh berada dalam comfort zone, mereka tidak boleh berada dalam zon selesa apabila melihat kepada amalan mereka sendiri. Seandainya mereka baca Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, mereka mesti menambah pembacaan mereka lagi. Seandainya pada hari ini sudah baca 1 juzuk, maka mesti kena ada azam untuk melakukannya, bertambah-tambah lagi, sehinggalah kita ingin mendapat kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, katanya Imam Abil Hasan An-Nadawi, mesti kena istima' wal ittiba', mesti membanyakkan mendengar Al-Quran. Seandainya tidak mampu membacanya, istima', banyakkan mendengar Al-Quran, wal ittiba', dan cuba untuk mengikuti segala apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Sekadar mampu, dengan kemampuan yang ada pada kita. Seandainya disebutkan kepada kita untuk mulakan sesuatu itu dengan bismillah, dengan bermula dengan tuntutan Al-Quran ataupun adab Al-Quran itu digunakan dengan bismillah, maka kita lazimkan diri kita untuk menggunakan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, walaupun dengan membaca bismillah pada setiap perkara. Dan bahkan katanya Imam Hasan An-Nadawi, ad-daratul ula yasiru ilaih, apabila mendengar saja Al-Quran, cuba untuk cenderung mengamatinya, wayansit, dan juga diam.
Cuba untuk diam. Setiap kali saja mendengar Al-Quran, ada saja bacaan Al-Quran, cuba diam. Ambil seketika untuk mengamati bacaan tersebut, walaupun secara spontan. Kemudian yang paling tinggi mesti wal amal fiha, dan beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Itu daripada bahagian istima' wal ittiba'. Perkara yang ketiga katanya Imam Ibn Hasan An-Nadawi, al-khasyatu wa ruhbah. Mesti ada perasaan takut dan juga mesti perasaan gerun dalam hati apabila mengingatkan kepada kisah-kisah yang menggerunkan dalam Al-Quran. Segala janji-janji balasan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terkena kepada bahagian-bahagian tersebut. Kemudian keempat katanya lagi Imam Hasan An-Nadawi rahimahullahu ta'ala wa'iyah, al-imanu bil ghaib. Mesti beriman dengan keghaiban, bahawasanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah perkara yang menyentuh kepada masa hadapan, adalah menyentuh kepada iman dan akhlak, menyentuh kepada akal, menyentuh kepada wahyu, menyentuh kepada segala perkara yang mungkin kita akan mendapat kebaikan daripadanya apabila kita meletakkan keimanan yang tinggi kepada Al-Quran. Yang kelimanya kata Imam Hasan An-Nadawi, mesti ada tadabbur, iaitu tafkur ataupun berfikir dan juga faham di atas apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, mesti ada mujahadah, iaitu mujahadah tazkiyatun nafsi. Itu perkara yang paling rapat dengan kita. Bila kita dengar Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan tentang ayat-ayat membersihkan jiwa nurani, mesti kita membersihkan hati kita. Mesti kita meneladani apa yang dibawakan oleh Al-Quran daripada tazkiyatun nafsi. Yang ketujuhnya lagi adalah at-ta'addabu wa ta'zim. Mesti beradab dan juga mesti memuliakan Al-Quran. Mesti beradab bermaksud kita tidak boleh mengambil sambil lewa sahaja apabila kita membaca Al-Quran. Mesti kita membaca doa, mesti dalam berwudu, mesti dalam keadaan berdoa dan sebagainya. Dan ini adalah di antara perkara yang boleh dikongsikan daripada istihdar ataupun menghasilkan cahaya-cahaya, dan mungkin manfaatnya boleh diamalkan 1, 2, 3 pun tidak ada masalah selagi mana kita berazam untuk melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Cukup jelas penerangan daripada Al-Fadil Ustaz berkenaan dengan cara-cara macam mana kita nak dapatkan cahaya ataupun menjemput cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hidup kita. Dan mungkin soalan terakhir Ustaz daripada Ana, dalam kehidupan kita sekarang ni, kita dikelilingi oleh pelbagai mehnah lah, dan juga cabaran-cabaran yang mana menggugatlah iman kita sendiri. Dan soalannya, macam mana Ustaz kita nak membentengi diri kita daripada perkara-perkara yang mungkin boleh merobek ataupun mengacaulah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu soalan dan juga satu pengamatan yang sangat baiklah untuk masa hadapan. Bagi pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, anda semua adalah remaja ataupun belia zaman ini yang mesti mempunyai jati diri yang tinggi untuk menghadapi segala pancaroba kehidupan. Dan kita faham bahawasanya kehidupan ini dia bukan sedikit akan tribulasinya, dan setiap zaman itu mesti ada perkara yang baru dan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat daripada konteks hadis, kan, Nabi SAW apabila menerangkan kepada syabab itu, pemuda-pemuda ini, Nabi selalu ingatkan kepada mereka tentang fitnah akhir zaman. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, bagaimanakah Rasulullah SAW menyebutkan berulang kali tentang al-fitnatu taqarrabaha. Al-fitnah taqarrabaha. Fitnah itu hampir, makin hampir. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyunasu khair ya Rasulullah? Manusia yang bagaimana baik pada saat itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebutkan manusia yang baik pada saat itu adalah rajulu, adalah lelaki-lelaki, adalah wanita-wanita, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mana mereka ini mengambil bahagian kehidupan mereka, wa ya'budu rabbahu. Mereka mengambil bahagian daripada kehidupan mereka itu. Maksudnya mereka tidak tinggalkan kehidupan mereka, mereka tidak berputus asa, mereka teruskan kehidupan, akan tetapi mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian satu lagi golongan yang Nabi SAW sebutkan juga, golongan yang berjaya pada hari akhir, pada akhir zaman itu adalah golongan yang mana mereka ini mengambil senjata, mereka berusaha berjihad sehingga akan menakutkan musuh-musuh mereka. Ini adalah dua golongan disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana pada kita, kalau kita lihat daripada asyaratus sa'ah, apabila kita membacakan hadis-hadis ataupun apabila kita melalui ayat Al-Quran menceritakan asyaratus sa'ah, syarat-syarat akhir zaman, petanda-petanda akhir zaman, itu sangat mencengkam hati kita, sangat mencengkam dada kita, melihat dengan ketakutan. Tetapi Nabi SAW apabila menyebutkan tentang akhir sa'ah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersedia. Bukan kamu berputus asa, bukan kamu ini takut, bukan kamu ini merancang ataupun menyebut bilalah kami akan berakhir bagaimana, tak, bukan. Tapi Nabi SAW terus memacu kehidupan kita ini supaya kita sabit dan kita terus menempuhi akhir zaman itu dengan kekuatan. Dan begitulah juga yang dibawa oleh Syekh Hasan Ali An-Nadwi. Sebab itu yang Ana sebutkan tadi, dengan ingatan Ana kepada beliau, sehingga kan Ana dapat membaca dua buah kitab pada hari ini berkaitan dengan Syekh Hasan An-Nadwi. Satunya adalah An-Nasahih Taujihat li Syababil Muslim, iaitu nasihat-nasihat dan juga panduan kepada pemuda-pemuda Islam. Beliau menyebutkan bagaimanakah untuk pemuda-pemuda Islam pada akhir zaman ini lakukan ketika mana mereka berada dalam pancaroba dan godaan yang cukup besar. Mereka mesti bina kesedaran. Mereka mesti bina kesedaran bahawasanya Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk Islam. Itu adalah satu nikmat yang tidak boleh terkira. Maksudnya apabila kita berada dalam kepungan kekufuran, kepungan kemaksiatan, mesti kita pulihkan hati kita. Dan mesti kita berikan kesedaran kepada hati kita ini, saya ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bersama dengan Islam. Maka saya tidak akan sekali-kali akan meninggalkan agama yang tercinta ini, agama yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala fitrahkan ke atas saya. Dan ia inilah satu nikmat. Di antara membangunkan nikmat tersebut adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mempertahankan Islam. Kemudian katanya lagi Syekh Abi Hasan An-Nadawi, mesti ingat bagaimanakah pengorbanannya Rasulullah SAW menyampaikan Islam. Bahkan kita ini sebahagian daripada umat Nabi SAW, yalikum bisuhbatihi, mesti merasa bangga dan mesti merasai kekaguman hebatnya kita ini bersohbah menjadi umat Nabi SAW. Apakah nikmat yang boleh ditukar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW ini? Dan yang ketiganya, katanya Imam Abu Hasan An-Nadawi, mesti menyelamatkan manusia semuanya sekali daripada kekufuran, walaupun dengan sekecil-kecil kudrat kita, kerana mengimani dan mengamalkan hadis Nabi SAW, al-muslim man salima muslim an-nas min yadihi aw lisanihi. Nabi SAW menyebutkan orang Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan saudaranya Islam ataupun manusia sekaliannya daripada kejahatan tangan dan juga mulutnya. Maka dengan pengamalan begitu, dengan kesedaran begitu, insya-Allah Ta'ala setiap apa yang kita lalui daripada tribulasi dan godaan dunia ini, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala selamatkan kita. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, mungkin sikit lagi boleh Ustaz, kalau ada mungkin ada soalan daripada viewers kita pada malam ni, dan sementara menunggu soalan daripada diorang, mungkin Ana ada satu lagi soalan Ustaz, daripada ayat 37 tadi Ustaz, yang mana Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tataqallabu fihil qulubi wal absar, iaitu dibalikkan hati dan juga pandangan dia Ustaz. Maksudnya dari sudut pandangan tu maksudnya macam mana Ustaz? Baik, di sini apabila disebutkan dengan al-absar, di situ juga bermaksud bukan al-absar itu kan disebut dengan jamak. Jadi al-absar juga memiliki maksud yang berbagai. Di antaranya absar yang bersifatnya adalah cerapan indrawi ataupun penglihatan mata. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai kekuatan melihat ataupun mereka buta, bagaimanakah keadaan mereka pada hari tersebut? Itu persoalannya. Yang keduanya adalah al-absar itu berkaitan dengan penglihatan mata hati.
ataupun kesedaran. Oleh kerana kegoncangan pada hari kiamat itu sangat luar biasa, sehinggakan hati-hati yang kurang imannya, hati yang kurang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin boleh berubah. Sebab itu Allah Taala menyebutkan yauman tataqallabu fihi alqulub, iaitu hati-hati, wal absar, dan disebutkan dengan absar itu adalah kesedaran. Dengan lain maksud bahawasanya ada manusia yang mungkin mereka pertahankan kesedaran mereka itu, mereka sebutkan saya beriman, saya beriman, saya beriman. Akan tetapi ketika mana datang saja kiamat itu, datang sahaja bala ataupun bencana daripada Allah Subhanahu wa taala itu, mungkin mereka lagi tidak mengekalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah Allah Taala menginginkan kepada kita yadim ataupun berterusan zikir kepada Allah, menunaikan ibadah kepadanya, sehingga kan apabila datang saja bala ataupun yaumil qiyamah, tidak langsung hati kita ini berubah untuk menjadi seteru ataupun lawan kepada peringatan dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, ada satu soalan daripada Aisyah. Ustaz, apakah nasihat buat mereka yang mencintai hiburan hingga hati mereka lalai dan susah merasa manisnya Al-Quran? Subhanallah azim. Satu soalan yang sangat baik. Jadi apabila kita bicara tentang hiburan, jadi manusia ni memang hatinya itu sentiasa ingin dibuai dan dipalu dengan hiburan-hiburan, sama ada hiburan yang bersifat pendengaran, muzik ataupun penglihatan, cerita. Mungkin kita boleh sebutkan bahawasanya apabila adanya manusia begini, fahami dan lihat kepada latarnya. Kalau kita yang mengalami hal tersebut, kita lihat kepada latar kita. Kenapa saya minat ataupun suka kepada hiburan-hiburan begini? Dan tidak akan ada jawapan yang lebih tuntas, lebih jelas, melainkan dia akan menyebut apa yang saya dengar ini adalah lunak, apa yang saya lihat ini adalah baik, bagus, manis dan sebagainya, adalah kerana apa? Hati saya resah, hati saya kosong, hati saya ini tidak disebutkan dengan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah mengetahui akan kekurangannya di situ. Maka persoalannya sesudah dia mengetahui, kenal akan kekurangan dirinya, akan kelemahan dirinya itu, mendengar kepada irama-irama, kepada cerita-cerita yang mungkin melalaikan, mengapakah masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa iyah, dalam kitab beliau Tajul Arus, beliau menyebutkan bagaimanakah tanda-tanda orang yang jauh daripada Al-Quran adalah ketika mana disebutkan salah satu ataupun satu huruf daripada Al-Quran itu, hatinya itu menjadi resah kerana tidak mahu mendengar daripada ayat Al-Quran. Tapi berbeza dengan orang yang sentiasa rindukan ataupun orang yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa inginkan mendengar Al-Quran itu, dan setiap patah perkataannya adalah zikir-zikir, setiap perbuatan dan perlakuannya adalah daripada kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka daripada sini apabila kita faham bahawasanya hiburan itu adalah satu perkara yang mungkin adalah satu fitrah, bukan tidak boleh menerima hiburan, bukan kata tak boleh dengar nasyid, tak boleh dengar lagu, ataupun tidak boleh menonton cerita-cerita yang boleh memberikan kita hilang bosan, hilang stres dan sebagainya. Tetapi jangan jadikan hiburan itu sebagai satu kehidupan. Jangan jadikan hiburan itu sebagai satu ketagihan. Kerana apabila sudah menjadi tahap itu, dia bukan lagi menjadikan kelalaian hati kita kepada Al-Quran, bahkan dia akan melemaskan dan menghanyutkan kita dalam hiburan tersebut, dan bimbang kita tidak boleh lagi berenang ke tepian untuk kembali kepada Al-Quran dan juga ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Auzubillahi min zalik, Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang menerangkan bahawa kalau kita ni terbelenggu dengan hiburan-hiburan, sebenarnya hati kita sebenarnya kosong daripada zikir-zikir dan juga
zikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hati kita kosong daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita perbanyakkan, sama-sama kita perbanyakkan zikir, tambah-tambah lagi kita berada di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Dan juga mungkin Ustaz akhir sekali pesanan lah daripada Ustaz, dan kesimpulan dan juga pesanan daripada Ustaz untuk kami lah anak-anak murid Ustaz. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi satu pertemuan yang sangat baik dan sangat mulia pada akhir-akhir Ramadan. Jadi ana ingatkan ijtahidu fi ayyamil akhirah, pada hari-hari yang akhir ini. Berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai malam Lailatul Qadar, mencapai kebaikan-kebaikan daripada bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang belum tentu kita akan dapat pada tahun hadapan, ataupun belum tentu kita boleh bertemunya pada tahun hadapan. Dan bagi pelajar sekalian, insya-Allah Taala doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa untuk kita sentiasa sabar, sentiasa tenang menghadapi segala cubaan dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya antum, supaya pelajar yang kasihi semua umat Islam ini boleh meneruskan lagi pelajaran, khususnya untuk antum lah yang berada di universiti, di jamiah ini, supaya masih lagi boleh meneruskan pelajaran dan tidak luntur hati menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bagi analah persendirian, antum adalah pewaris ataupun perintis ataupun generasi yang akan datang selepas daripada kami. Dan ana lah secara peribadi tidak mahu melihat generasi yang akan datang semuanya hanyut, semuanya tidak berupaya, supaya semuanya tidak berada dalam keadaan yang memiliki jati diri yang tinggi. Dan itu adalah satu perkara yang sangat menyedihkan, sangat mendukacitakan, khususnya lah kepada ana seandainya perkara-perkara ini berlaku. Bukan kerana daripada hal yang luar, bukan maksud orang yang lain yang menjadikan antum begitu, tetapi diri antum sendiri. Ingatlah, selepas daripada generasi antum, siapa lagi yang akan mewarisi generasi ini dengan kelebihan-kelebihan yang antum ada. Seandainya antum sudah hilang akan jati diri kebaikan itu, bagaimanakah generasi yang akan datang akan dapat mewarisinya nanti. Jadi kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kebaikan diberikan kepada kita ganjaran yang baik dan diampunkan dosa-dosa kita. Allah. Amin, amin. Baik, alhamdulillah, itu dia tadi pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz untuk kita lah, anak-anak pelajar Ustaz Hamidi, yang mana Ustaz berpesan kepada kita supaya kita jaga diri kita sebaik mungkin dan berusaha sebaiknya untuk menjadi seorang yang baik dan juga boleh meneruskan legasi generasi yang ada pada zaman sekarang. Baik, itu saja Ustaz untuk perkongsian kita pada malam ini. Anda ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Dan jelaslah pada malam ini berkenaan dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi itu saja Ustaz daripada kami. Terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan urusan Al-Fadhil Ustaz dan juga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz akan datang insya-Allah. Insya-Allah sanatakin insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia tadi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Dan sekarang tinggal lagi 20 saat untuk habis live kita. Jadi itu sajalah perkongsian pada malam ni. Mana-mana yang buat catatan bolehlah berkongsi dengan sahabat-sahabat lain. Terima kasih yang bersama kita pada malam ini. Nak ucapkan, jadi itu saja. Wallahu a'lam, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.